cara ini beralih pula pada bahagian B, iaitu bahagian alih bentuk komunikasi. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang bahagian ini, saya menjemput Cikgu Rohaiza untuk memberikan panduan dan tips kepada anak-anak pelajar yang bersama-sama kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Terima kasih Cikgu Siti Azira, moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, saya ucapkan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Kedah yang memberikan kesempatan kepada saya dan rakan-rakan untuk menjadi perintis bagi program kita pada pagi ini. Ya, tahniah juga diucapkan kepada JPN atas inisiatif yang diambil untuk melaksanakan program pedoman akhir rintis cemerlang anak Kedah bagi pelajar-pelajar STPM semester 2 Negeri Kedah khususnya. Cikgu Siti dan anak-anak pelajar sekalian, cikgu faham, kami pun faham sampai ke hujung ni dah nak ambil exam ni, dah nak menduduki peperiksaan. Anak-anak pelajar semua sudah sangat kenal ya dengan bahagian B pengajian am semester 2. Jadi bersama kita cikgu bersama-sama dengan pelajar pada hari ini untuk berkongsi tips, sikit tips ya untuk memberi pedoman sesuai dengan tajuk program kita hari ini, untuk memberi pedoman untuk anak-anak pelajar menjadi bekalan lah ya untuk menduduki peperiksaan, terutama untuk kita capai markah penuh bahagian B ini, insya-Allah. Jadi untuk tidak melengahkan masa, kita berkenalan dululah secara ringkas dengan bahagian B pengajian am semester 2, iaitu alih bentuk komunikasi linear kepada bukan linear. Ya, anak-anak pelajar sepanjang anak-anak pelajar mempelajari bahagian ABK ni, nama tak rasminya ABK, okey. Apa yang diharapkan daripada anak-anak pelajar ialah anak-anak pelajar dapat mengetahui jenis teks bukan linear yang lazim dan dapat memindahkan data dan maklumat kepada teks bukan linear dengan tepat, lengkap dan kemas. Okey. Untuk itu, kita teruskan ya, bila kita cakap tentang teks linear tadi, ini saya percaya anak-anak pelajar sangat mengenali. Ini yang dinama soalan yang akan dikeluarkan dalam peperiksaan nanti. Ada dua soalan teks berbentuk linear, macam contoh yang ada dekat skrin tu. Dan daripada bentuk prosa itu, bentuk linear itu, anak-anak pelajar mesti memindahkan semua data, semua maklumat yang ada dalam teks tu kepada bentuk bukan linear, iaitu media yang terdiri daripada jadual, graf dan carta. Okey. Seterusnya, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, ya, kita kenal dulu dengan jenis-jenis media yang lazim, ya, yang terkandung dalam sukatan pelajaran pengajian am semester 2 bahagian B ni. Okey. Anak-anak pelajar secara basic, secara asasnya hanya terdapat 3 jenis media bagi bahagian B ni. Ya, hanya terdapat 3 jenis media, iaitu graf garis, graf bar dan carta. Daripada 3 jenis media yang asas inilah, okay, berpecah kepada 15 media yang perlu dipelajari oleh anak-anak pelajar sepanjang semester 2 bagi bahagian B. Okay, untuk graf garis, okay, graf garis terdiri daripada jenis graf garis compound, graf garis komponen, graf garis positif negatif atau lebih dikenali sebagai graf garis memesong.
graf bar pula banyak pecahan dia, iaitu graf bar compound, graf bar komponen, graf bar gabungan. Graf bar gabungan saja berpecah kepada 4 jenis, iaitu graf gabungan bar compound dengan garis mudah, iaitu 1 garis saja. Graf gabungan bar komponen dengan garis mudah. Seterusnya, graf gabungan bagi bar compound dengan garis compound, lebih daripada 1 garis ya. Dan graf gabungan bar komponen dengan garis compound. Bagi bab seterusnya, dalam bar ini juga terdapat graf bar piramid dan graf bar berpasangan. Graf bar berpasangan ni terdiri daripada graf bar berpasangan compound ataupun lebih juga dikenali sebagai piramid compound, graf bar berpasangan komponen ataupun piramid komponen, dan graf bar piramid penduduk. Yang terakhir untuk bagi bahagian graf ialah graf bar positif negatif, iaitu graf bar memesong. Manakala bagi carta, hanya ada 2 jenis carta yang perlu anak-anak pelajar pelajari, iaitu carta pai banding dan carta pai bertingkat. Okey, bila kita dah ingat dah balik, lama tak jumpa ya, lama tak jumpa bersemuka untuk belajar tentang graf, tentang media, graf, carta kan. Jadi bila kita sebut balik satu-satu, saya harap anak dapat anak-anak pelajar ingat baliklah nama-nama graf tersebut. Dan seterusnya kita akan bersama menerokai dengan lebih mendalam bagi setiap jenis media yang saya sebut tadi. Setiap jenis media untuk kita ingat balik ciri-ciri. Penting kita tahu ciri-ciri itu untuk dapat kita kenal pasti clue pemilihan media berdasarkan penyataan soalan. Jadi mula-mula kita mulakan dengan graf bar. Ya, graf bar. Kita mulakan dengan graf bar compound. Inilah bentuk graf bar compound, rupa graf bar compound ya. Harap anak-anak pelajar masih ingat untuk program kita ni ya, untuk pengetahuan anak-anak pelajar, untuk program kita pada hari ini, sebahagian besar bahan media yang saya paparkan untuk sama-sama kita kongsi pada pagi ini, sebahagian besarnya terdiri daripada hasil kerja pelajar-pelajar saya ya. Ini bentuk bar compound. Kita tengok kepada ciri-ciri dia. Jadi untuk graf bar compound ni ya, kehendak soalan dia dapat dikenal pasti sekiranya soalan menggunakan perkataan graf. Dia sebut graf yang sesuai untuk menunjukkan bilangan atau nilai atau perubahan atau apa-apa ungkapan yang merujuk kepada bilangan. Contoh, cikgu sertakan contoh soalan untuk kita analisa bersama-sama. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan permintaan komoditi makanan utama terpilih bagi tempoh tahun 2018 hingga tahun 2020. Jadi, berdasarkan clue yang kita dapat tadi, ya, di sini dia ada menunjukkan permintaan. Ya, menunjukkan permintaan komoditi makanan terpilih. Jadi kalau kita tengok ni kan, tak ada pun ya, tak ada bilangan, tak ada nilai, tak ada perubahan ya. Tapi bila clue dia tidak menunjukkan kehendak kepada jumlah, maksudnya dia clue itu hampir kepada bilangan ya. Jadi graf yang relevan dipersembahkan ialah graf bar compound. Jadi kalau kita tengok pun tahun ya, ada 3 tahun. Ada 3 tahun. Jadi maksudnya di sini, ada soalan ni tak ada clue yang spesifik. Tak ada clue yang spesifik untuk komponen atau compound. Maka pilihan dia lebih menjurus kepada graf bar compound. Jadi tempoh dia cuma 3 tahun saja. Okey.
anak-anak pelajar sekalian, sejak kita bermula kelas bersemuka ni, ya, ramai guru dan ramai pelajar-pelajar sendiri sudah lupa tentang aspek-aspek asas pemilihan pembinaan media. Termasuklah pelajar-pelajar saya sendiri. Jadi untuk itu hari ini, ya, cikgu ingin kongsikan untuk kita sama-sama ingat balik perkara-perkara asas dalam membina media. Sebab benda ini sangat penting supaya anak-anak pelajar memperoleh markah penuh, 20 markah penuh. Okey, kita tengok contoh dengan graf bar kompang ni. Ya, ini contoh yang cikgu boleh kongsikan, iaitu contoh graf bar kompang yang lengkap. Yang pertama sekali sudah tentulah tajuknya, ya anak-anak. Tajuk dia Malaysia. Ingat tajuk ada 3, mesti lengkap dengan 3 maklumat, iaitu tempat, lokasi, perkara, isu, tempoh, dan ditulis tempoh yang jelas, ya, tempoh yang jelas dan ditulis dengan huruf besar di bahagian tengah. Seperti mana yang contoh yang cikgu kongsikan pada hari ini. Kita tengok ada tajuk Malaysia, tempat, bilangan binatang yang diternak mengikut jenis binatang. Itu isu dia. Bagi tempoh tahun 2012 dan tahun 2014. Itu adalah tempoh yang jelas. Jadi yang kedua, yang perlu ada sudah pasti angkubah yang sangat penting juga untuk kita dapat memberikan maklumat yang tepat berdasarkan prosa yang diberikan dalam soalan, iaitu maklumat paksi yang lengkap, label, unit dan nilai dia. Contoh di sini ialah binatang yang diternak, itu label paksi wat. Dia punya unit ialah ekor, ya. Okey, yang ketiga, yang penting di sini juga adalah label paksi X, label paksi X. Label paksi X dan maklumat label paksi X sama ada di tahun atau tarikh, bulan contoh, ya. Dan maklumat dia tu macam di sini, label paksi X ialah tahun. Maklumat dia ialah tahun-tahun tu. Tahun 2012, tahun 2014. Itu mesti lengkap supaya media kita dapat dibaca dengan jelas. Okey. Seterusnya, yang keperluannya ialah nilai pada paksi Y tu. Nilai pada paksi menegak. Nilai pada paksi menegak ni mengikut data dia, mengikut skala yang dipilih oleh calon, ya, mengikut skala yang ditentukan melalui pengiraan oleh calon sendiri. Dan jangan lupa titik asas. Satu lagi angkubah yang penting ialah petunjuk. Ya, petunjuk dan mesti ditulis perkataan petunjuk. Yang akhir sekali ialah sumber salin saja terus daripada petikan yang diberi. Okey. Daripada contoh graf bar kompang tadi, mungkin kita boleh analisa. Jom kita analisa, semak balik penyataan tajuk berdasarkan soalan ni. Macam mana kita nak bentuk tajuk hanya untuk menarik ingatan anak-anak balik, ya. Cara supaya, sebab tajuk sangat penting ditulis dengan betul dan lengkap. Kalau sebarang kesilapan pada tajuk tu menyebabkan maklumat yang nak kita sampaikan tu menjadi tidak tepat. Okey, contohnya di sini berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perbelanjaan pembangunan kerajaan Malaysia mengikut sektor bagi tempoh tahun 2010 hingga tahun 2012, ya. Jadi sebagaimana yang kita tahu, tajuk akan bermula selepas perkataan menunjukkan tempat Malaysia. Jadi Malaysia di depan, ya, Malaysia titik bertindih perbelanjaan pembangunan kerajaan mengikut sektor bagi tempoh tahun 2010 hingga tahun 2012. Tempoh dia 3 tahun saja dan sudah pastilah graf yang paling sesuai dipersembahkan di sini ialah graf kompang, bar kompang. Itu apa graf yang disediakan berdasarkan soalan tadi. Kalau anak-anak tengok macam mana, sebagaimana kita boleh membaca teks yang diberikan dalam soalan, macam itulah
sesiapa pun boleh membaca media kita seperti mana terdapat dalam prosa tadi. Itu maksudnya kita dapat mempersembahkan media yang sangat lengkap. Ya. Turunnya kita berpindah pula kepada bar komponen. Bar komponen ni, kita tengok pada ciri-ciri dia. Graf ni dilukis bagi menggambarkan jumlah yang mewakili sesuatu pun boleh ubah. Ya, dia menyerap jumlah. Komponen menyerap jumlah. Mempunyai ciri-ciri yang berikut. Biasa dalam soalan tersebut, graf yang sesuai untuk selepas frasa tersebut akan ada perkataan jumlah ataupun apa-apa saja perkataan yang membawa maksud jumlah seperti komposisi dan jumlah yang diterapkan. Sebagai contoh, kita penting untuk kita analisa soalan ni anak-anak kan. Penting untuk kita tengok soalan untuk kita dapat kenal pasti media yang relevan untuk dipersembahkan sebagai jawapan nanti. Contoh, berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penduduk, dah ada clue kan, komponen di situ, penduduk Malaysia mengikut kumpulan umur dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Ya, sini sangat jelas tempoh 15, 16, 17, 3 tahun saja. Jumlah penduduk. Dia nak jumlah. Jadi tunjukkan penduduk tu dengan jumlah. Tapi mengikut kumpulan umur. Ya, daripada jumlah tu dia asingkan mengikut kumpulan umur secara komponen. Okey. Maksudnya di sini kalau tajuk media ini ialah Malaysia, jumlah penduduk mengikut kumpulan umur dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Okey, yang mana mengikut kumpulan umur akan menjadi petunjuk bagi graf ini. Sekali lagi, cikgu kongsikan asas-asas kita melukis graf bar komponen. Tak banyak berbeza daripada bar compound tadi, cuma kita ada penambahan untuk dinyatakan di sini, iaitu kalau anak-anak tengok di satu yang ada tambahan di situ, iaitu bar ni, setiap sektor bar mesti diwarnakan. Kalau anak-anak pelajar sekadar melorek, ya, dia boleh menjejaskan perolehan markah. Seterusnya, kita bergerak ke graf bar positif negatif ataupun lebih popular disebut sebagai graf bar memesong. Ya, anak-anak, kalau kita anak-anak pelajar sekalian, kalau kita tengok di sini, contoh cikgu bagi ada dua jenis ya, graf bar memesong, graf bar negatif positif, ada dua jenis yang memang graf bar memesong ada dua jenis ni. Satu bar memesong mudah, dan satu lagi ialah bar memesong berkelompok, seperti mana yang cikgu sertakan sebagai contoh di sini. Okey, kita terus sama juga, kita akan cuba kenal balik, ingat balik apa ciri-ciri graf bar memesong, bar positif negatif ni ya. Bagi graf bar memesong ni, dia graf ni bila kita buat ya, dia ada menunjukkan perubahan. Perubahan meningkat mestilah positif kan, dan perubahan menurun. Bila menurun tu nilai dia jadi negatif. Itu yang dikatakan graf bar negatif positif negatif. Data dengan nilai positif atau negatif dia tidak diberikan dalam petikan. Ini clue yang jelas lah. Dalam petikan, walaupun soalan sebut nak peratus ataupun nak perubahan, ya, tetapi data yang negatif dan perubahan positif tidak disertakan dalam petikan. Oleh sebab itu, anak-anak pelajar mesti membuat pengiraan sendiri untuk mendapatkan perubahan data yang dikehendaki. Jadi data yang diberikan dalam petikan ni adalah nilai mutlak, ya. Jadi para pelajar
perlu mengira peratus perubahan. Ini bergantung kepada kehendak soalan. Kata kunci graf memesong ialah peratus atau kadar perubahan. Data dia memang dalam nilai peratus. Dua, perbezaan ya, dia nak kita pelajar buat pengiraan bagi perbezaan, tunjukkan perbezaan nilai. Ini dalam nilai mutlak, dan juga soalan juga boleh minta kita mengira peratus bagi data perubahan juga dalam nilai mutlak. Contoh soalan, berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perubahan bilangan. Jadi perubahan bilangan saja dia nak. Perubahan bilangan, penagih dada dalam kalangan pekerja mengikut sektor pekerjaan terpilih antara tahun. Jadi kalau anak-anak pelajar perasan ya, cikgu gariskan perubahan bilangan satu. Yang kedua, antara tahun. Bila disebut antara tahun, bermaksud dia nak perubahan antara tempoh. Maka di sini 2011, 2012, 2013, 3 tahun kan. Jadi kena ada perubahan untuk 2 tempoh. 2011 ke 2012, 2012 ke 2013. Seterusnya contoh soalan yang kedua ialah berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan peratus perubahan. Ini dia nak peratus perubahan. Bilangan penagih dadah dalam kalangan pekerja mengikut sektor pekerjaan terpilih antara tahun 2011 dan tahun 2012 dan tahun 2013. Soalan dia hampir sama, cuma atas tu nak perubahan bilangan, bawah tu dia nak peratus perubahan. Okay, kita tengok. Kita tumpu ya perhatian kepada label-label yang ada dalam jadual. Macam mana? Sebab kalau saya di sekolah, para pelajar selalu macam keliru sikit dengan cara nak menyediakan jadual bagi graf memesong, ya, sama ada bermemesong utamanya, sebab pengiraan yang kita kena buat sendiri. Jadi mohon para pelajar tengok pada maklumat label-label yang ada dalam jadual ni. Tajuk macam biasalah, dia tulis tu tajuk, mesti berada macam biasa, ada di tengah besar, ada 3 perkara tu, tempat, isu dan tempoh dia. Okey, label tahun, label sektor pekerjaan. Yang pentingnya label ni, anak-anak cuba perhatikan soalan minta perubahan bilangan. Perubahan bilangan tu kita yang kena kira sebab dalam petikan tak dibagi. Oleh sebab itu, untuk label yang pertama tu, ya, kita cuma tulis bilangan penagih dadah dalam kalangan pekerja. Unit dia orang. Okey, unit dia orang. Jadi yang ini belum lagi perubahan, ya. Anak-anak pelajar ini belum perubahan. Ini baru bilangan yang terdapat dalam petikan. Jadi apa yang kita perlu lakukan ialah mengira perubahannya. Di mana yang sektor yang sebelahnya tu, itu kita dapat tengok dengan jelasnya ada perkataan perubahan bilangan. Itulah perubahan bilangan penagih dadah dalam kalangan pekerja. Unit dia orang. Jadi hanya dalam kolom 2 ni saja. Dalam kolom bagi perubahan bilangan ni saja yang kita akan bawa untuk bina media. Ini contoh. Ya, contoh. Disebabkan agak kecil sikit, jadi saya fokus kepada yang penting tu, yang kat tengah tu. Jadi anak pelajar boleh tengok semua tajuk dia, ya. Tajuk dia, label pada paksi Y, nilai positif, negatif pada paksi. Okey, label paksi X, dah lah. Okey, cikgu percaya nak masih ingat lagi bicara membina ni. Cuba kita nak memperkemaskan saja. Okey. Seterusnya kita tengok contoh soalan untuk kita analisis bersama-sama.
Ya, berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kadar perubahan. Kadar ialah peratus. Kadar perubahan bilangan kes tangkapan penjenayah mengikut jenis jenayah di Malaysia bagi tahun 2015 hingga tahun 2017. Jadi kita ada, dia nak perubahan, ya. Kadar perubahan bilangan kes tangkapan penjenayah ni 2015 hingga 2017 tu ada 3 tempoh. Jadi perubahan dia ada 2 tempoh. Kita tengok contoh jadual yang cikgu nak kongsi dengan anak-anak pelajar. Contoh jadual ya, yang cikgu kuningkan tu, cikgu nak menekankan. Okay, itu yang kita kena kira. Bahagian ni yang kita kena kira dan akan kita bawa untuk data yang akan kita guna untuk membina media. Yang cikgu bulatkan merah-merah tu, ya, 2, negatif 68.40 dan 82.86 tu hanya nak mengingatkan kembali, ya, nak mengingatkan anak-anak bahawa anak-anak pelajar macam mana nak dapatkan skala, penentuan skala. Okey, nilai positif dan itu. Okey, nanti kita tengok contoh dia. Jadi, ni contoh daripada jawapan pelajar saya. Ya, pelajar saya. Ini masa kelas PDPR lah. Seterusnya, kita bersemuka pula dengan graf garis. Ya. Masih ingat lagi ya, rupa graf garis anak-anak pelajar? Maklumlah kan, kita ni lama tak jumpa bersemuka. Anak-anak pelajar pun saya rasa lama tak lukis graf ni. Yang faham tu fahamlah. Ini contoh graf garis kompang. Contoh graf garis kompang. Jadi dia, ya, untuk mengenal pasti ciri-ciri asas media, graf garis berdasarkan kehendak soalan, ya. Antara kata kuncinya ialah arah aliran, pola pergerakan, turun naik, pasang surut, unjuran, indeks, trend, bursa saham dan indeks komposit. Itu antara contoh yang boleh kita kongsi bersama pada hari ini, ya. Okey, anak-anak pelajar sekalian, sama-sama kita analisis soalan yang cikgu kongsikan bersama pada pagi ini, ya, untuk kita tengok berdasarkan ciri-ciri yang cikgu sebut tadi, untuk kita kena pasti betul ke soalan ni berkehendakkan kita menjawab graf garis kompang. Kita tengok berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan aliran ada. Keuntungan bersih. Aliran itu sudah pun menunjukkan clue kata kunci garis kompang. Jelas tu. Si ada nota lagi tu kat situ. Ya? Dan keuntungan bersih bank-bank tempatan merupakan petunjuk dalam media ni. Dan tempoh. Cikgu minta anak-anak tumpukan perhatiannya. Suka saya nak tarik perhatian anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Tentang tempoh dalam soalan ni. Ya, tempoh suku pertama hingga suku keempat tahun keuangan 2013. Semua tempoh ini mesti dikutip penuh. Tak boleh buang mana-mana pun, termasuklah keuangan itu. Okey, sila patuh dengan penulisan tempoh dalam penulisan tajuk media, tajuk jadual dan label paksi X. Seterusnya, kita sama-sama teliti jadual. Ya, jadual bagi soalan tadi. Soalan ni, nak tengok Saya rasa dah 2-3 kali dah kita sebut pasal tajuk. Kamu dah faham, insya-Allah semua anak pelajar dah faham. Jadi kalau kita tengok di sini yang cikgu nak tarik perhatian ialah perkataan aliran, keuntungan bersih bank-bank tempatan terpilih. Itu label data. Data yang 1506,
1568. Tanpa data tu kita tak tahu ini data apa, nak cakap apa. Tapi bila ada label, bila ada unit, bila ada nilai, kita boleh sebut, oh 1506 tu ialah 1,506 juta ringgit, iaitu keuntungan bersih bank-bank tempatan bagi suku pertama tahun 2013. Sebab tu cikgu cakap, bila kita tulis dengan lengkap, orang boleh baca balik data kita sebagaimana orang baca prosa pada soalan tu. Okey, yang dibawa ke pasti X tu ialah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Tu yang cikgu tekankan tadi. Patuh penulisan tempoh sebagaimana yang diberikan dalam soalan. Seterusnya, beberapa contoh soalan untuk terkongsi bersama hari ini, iaitu contoh yang pertama, berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan aliran clue garis. Cukup jelas. Kadar perubahan indeks harga pengguna di Bursa Saham Malaysia dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Anak-anak pelajar, soalan ni semua clue graf garis berhimpun dalam soalan ni. Sangat jelas kan, Cikgu Siti? Semua ada aliran, ada kadar perubahan, ada indeks harga, ada bursa lagi, bursa saham lagi. Semua berkumpul dalam satu soalan. Dan tempoh juga 5 tahun anak-anak. Kalau tempoh sampai anak-anak pelajar ya, kalau sampai 5 tahun ni, memang graf yang paling sesuai kita persembahkan ialah graf garis. Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan aliran indeks pengeluaran sektor perindustrian dari tahun 2005 hingga tahun 2009. Yang ni aliran indeks, juga perlu untuk graf garis dan tempoh juga 5 tahun. Dan yang ketiga ialah graf, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan unjuran. Unjuran juga merupakan clue bagi kita pemilihan graf garis untuk menjawab soalan yang dikemukakan. Ya. Okey, bersesuaian dengan tajuk program kita hari ini, ya, berkaitan dengan pedoman akhir untuk anak-anak pelajar tingkatan 6 negeri Kedah utamanya, maka cikgu kongsikan lagi analisis soalan bagi penentuan media untuk pedoman anak-anak pelajar ya. Di sini berdasarkan maklumat yang diberikan dan petikan bawah, sediakan graf sesuai untuk menunjukkan aliran indeks pengeluaran. Aliran kata kunci graf garis. Pengeluaran sektor perindustrian itu isu perkara dan tahun 2005 hingga tahun 2009 itu adalah tempoh. Anak-anak pelajar, ini contoh. Anak-anak pelajar sekalian, tak cukup dengan analisis data. Analisis soalan. Cikgu kongsi pula macam mana untuk anak-anak ataupun langkah untuk anak-anak pelajar menentukan skala yang sesuai. Mungkin dah lupa, kita ingatkan balik. Ya, step by step pada kat sini. Anak-anak boleh tengok. Jadi, cara dia kan, ini kan graf compound kan. So, tengok nilai yang tertinggi dalam sektor, bahagikan dengan 12. Kalau pemilihan tu bergantung kepada cikgu kamulah, ya. Maksud saya ketinggian sama ada 12, 11 atau 10 tu bergantung pada pemilihan kamu. Okey, suka cikgu nak maklumkan pada anak-anak pelajar ya, kebanyakan data, clue, analisis soalan yang saya gunakan dalam program pada pagi ini ialah daripada cikgu petik daripada modul hasil kerja buat barisan jurulatih utama pengajian Am Negeri Kedah. Terima kasih banyak-banyak barisan jurulatih pengajian Am Kedah ya. Okey, seterusnya kita tengok pula graf garis komponen. Ini graf garis komponen, kalau tak ingatlah balik ni. Okey, graf garis komponen. Nak ya, kita nak tengok clue dia. Clue garis komponen. Jadi cari clue garis, dapat clue komponen, garis komponen. Kata kunci graf garis komponen ialah aliran jumlah. Aliran untuk garis, jumlah untuk komponen.
Okey, contoh soalan di sini berdasarkan maklumat diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan aliran jumlah pembelanjaan pembangunan Kerajaan Persekutuan bagi perkhidmatan sosial dan ekonomi bagi tahun 2016 hingga tahun 2019. Aliran garis, jumlah komponen, garis komponen. Seterusnya yang terakhir tu, berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan jumlah aset bank perdagangan di Malaysia bagi tahun 2011 hingga tahun 2015. Okey nak pelajar, kalau kita tengok di sini tak ada pun clue untuk garis kan. Tapi cikgu kata ni tertulis di sini contoh soalan untuk graf garis. Sebenarnya untuk soalan yang ketiga tu menunjukkan jumlah aset bank perdagangan di Malaysia bagi tahun 2011 hingga tahun 2015. Jadi tempoh dia 5 tahun. Bagi tempoh 5 tahun, graf yang lebih relevan dipilih ialah graf garis. Ya, graf garis. Ini juga lagi sekali kita kongsikan lagi sekali demi anak-anak pelajar tingkatan 6 yang dikasihi. Ya, kata kunci graf garis komponen pada soalan ada pada pola garis, jumlah komponen, jadi garis komponen. Produk industri asasannya itu menjadi petunjuk dan tempoh dari tahun 2012 hingga tahun 2015 di Malaysia. Okey. Lagi sekali dengan penuh kasih sayang ni, cikgu kongsikan dengan anak-anak pelajar ya, langkah penentuan skala untuk graf garis komponen. Okey, dapatkan jumlah yang tertinggi. Bagi nilai tertinggi dalam jumlah keseluruhan. Cikgu percaya anak-anak murid, anak-anak pelajar dapat tengok dengan jelas di situ. Dan mesti dapat ingat balik insya-Allah. Okey, jom kita kenal balik dengan satu lagi graf garis, iaitu graf garis positif negatif. Yang juga ada nilai negatif dan positif, sama juga seperti mana graf bar negatif positif tadi. Graf ni juga menunjukkan perubahan meningkat positif lah, menurun negatif. Di graf ni, data dia berkaitan dengan peratus perubahan, kadar pertumbuhan yang melibatkan peningkatan dan penurunan. Nilai positif, kita letak. Dia macam mana kita nak kenal graf positif, negatif ni kan? Untuk meletakkan dia punya skala. Data pada paksi Y tu. Ya? Sebelah atas kosong, titik atas kosong adalah nilai positif dan bawahnya adalah nilai negatif. Okey, di sini juga dengan penuh kasih sayang lagi, Cikgu Siti kita tunjuk, kongsikan dengan anak-anak pelajar pengiraan, formula pengiraan peratus atau kadar perubahan. Formula pengiraan tu. Jadi harap anak-anak pelajar yang ingat-ingat lupa lepas ni, ingat tak lupa-lupa dah sampai peperiksaan nanti. InsyaAllah. Contoh soalan. Okey, berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menilai pola garis perubahan peratusan keluaran dalam negara kasar KDNK mengikut jenis aktiviti ekonomi bagi suku pertama tahun 2012 hingga suku pertama 2015 di Malaysia. Lagi sekali, yang ni jelas, ya, jelas dia nak pola. Lepas tu, kalau nak pelajar tengok di sini, tempoh dia, ambil perhatian pada tempoh dia. Suku pertama tahun 2012. Suku pertama tahun hingga suku pertama 2000 tahun 2005. Okey, yang soalan yang kedua, berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan peratus perubahan pengeluaran pelbagai kegiatan pertanian di Malaysia antara tahun 2016 hingga tahun 2019. Ini pengiraan yang mesti dikira sendiri oleh calon, ya. Okey, seterusnya berdasarkan maklumat dalam petikan yang dalam petikan, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kadar perubahan tahunan keluaran dalam negeri kasar mengikut sektor terpilih dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Okey, ini contoh soalan bagi memilih graf garis memesong tu. Langkah dia membina, mengenal pasti kehendak soalan. Okey, tengok di sini ada pola perubahan peratusan keluaran dalam negara kasar, itu soalan dia. Kita faham petikan. Kata kunci graf garis mesong, pola perubahan
Petunjuk dia jenis aktiviti ekonomi itu dan tempohnya. Suku pertama tahun 2012 hingga suku pertama tahun 2015. Mesti patuh penulisan tempoh yang jelas. Okey. Seterusnya, yang ni cikgu nak kongsikan. Mungkin ada, macam cikgu sebut tadi, ada yang rumutan ya, dari pelajar lupalah macam mana ada nak lukis graf, penyediaan jadual untuk melukis graf. Yang ni bentuk jadual jika dalam petikan ya, tidak perlu dibuat pengiraan ya, cuma tik daripada petikan. Maksud cikgu tak perlu dikira peratus perubahan dan sebagainya. Memang dah tersedia dalam petikan. Okey, seterusnya. Contoh yang kedua, yang ini pula, kalau teks soalan diberikan nilai mutlak dan calon mesti membuat pengiraan peratus perubahan. Lagi sekali, cikgu nak ingatkan. Bahagian pertama tu ada keluaran dalam negara kasar, belum perubahan. Sebab data ni dikutip daripada petikan, semua data mutlak. Yang soalan minta pola peratus. Di sebelah, kolom di sebelah tu peratus, pola peratus perubahan. Yang tu bawa buat pengiraan dan data-data itulah yang dibawa untuk membina graf. Okay, seterusnya graf bar gabungan. Gabungan ni ada 4 yang cikgu sebut tadi. Yang pertama tu bar kompang garis mudah. Sebelah tu bar kompang garis pun kompang. Seterusnya bar komponen garis mudah. Dan satu lagi bar komponen garis kompang. Okay. Untuk selalunya, clue yang selalu disebut-sebut ya, kita daripada soalan kita nampak jelas. Soalan berkehendakkan kita menyediakan 2 paksi Y. Ada 2 paksi Y. Contoh nanti kita analisa soalan, anak-anak pelajar akan nampak dengan lebih jelas. Graf gabungan graf bar dengan graf garis. Graf ini mempunyai 2 paksi menegak, 1 paksi mendatar, ya, 2 paksi Y, Y1, Y2 tu, dan 1 paksi X mendatar. Paksi menegak di kiri untuk maklumat data graf bar, manakala paksi menegak di kanan menunjukkan maklumat data graf garis. Jadi graf bar boleh terdiri daripada bar kompang dan komponen yang cikgu tunjuk dah tadi. Garis pula dilukis berdasarkan kehendak soalan, sama ada garis kompang atau garis mudah. Okey, jenis-jenis cikgu dah sebut tadi. Umumnya para pelajar ya, umumnya boleh cikgu katakan 99.99% ya, graf gabungan ni dia melibatkan 2 unit berbeza. 2 unit berbeza. Cikgu kata 99.99% sebab dia juga boleh melibatkan unit yang sama. Okey. Kita tengok jadual. Tengok pada soalan dia. 1, jumlah tangkapan. Jumlah tu dah nak 1 paksi Y, data jumlah. Yang kedua, dia minta lagi jumlah mengikut jenis dan jumlah nilai tangkapan juga jumlah. Jadi di situ kita nampak jelas kita perlu sediakan 2 paksi Y untuk menjawab soalan ni. Okay. Ini pun sama. Jumlah tangkapan dan pola. Pola jelas sekali. Clue untuk graf garis. Seterusnya. Bilangan pengusaha. Bilangan tenaga buruh dengan peratus. Bilangan tenaga buruh orang. Ya, 1000 orang ke, juta orang ke orang. Dan peratus pula dalam data peratus. Jadi untuk makluman anak-anak pelajar ya, untuk makluman anak-anak pelajar. 1 paksi Y, dia tidak boleh berkongsi 2 unit berbeza. Dia boleh ubah, boleh 2, boleh 3. Nilai ekspor, nilai import boleh, semua boleh berkumpul di situ. Tapi paksi Y tidak boleh berkongsi unit yang berbeza. Ya? Sebab tu kalau unit berbeza, kita perlu buat graf gabung. Ini analisis. Kata kunci graf gabung, bilangan pengusaha, produk industri asas tani, bilangan, kompang, pola jumlah, komponen. Pola jumlah itu menunjukkan pola di depan garis. Ya, jumlah tu maksudnya
dia nak satu garis saja, iaitu graf bar mudah. Ini pun sama, ya, jumlah keluasan kawasan penanaman dan pola pengeluaran. Ini yang cikgu nak pesan sikit, nak berkongsi dengan anak-anak pelajar supaya label paksi Y tak silap, ya, label paksi Y itu lengkap. Kalau soalan graf gabung, perlu diambil perhatian bagi label paksi Y1. Contohnya macam ni, jumlah keluasan kawasan penanaman. Kalau anak-anak pelajar kutip kat situ saja, maksudnya label tu masih tergantung, ya, jumlah keluasan penanaman apa, ya, penanaman apa, baca dulu, dan pola pengeluaran hasil kelapa sawit. Jadi anak-anak pelajar mesti tulis label dengan lengkap, iaitu untuk paksi Y1, jumlah keluasan kawasan penanaman kelapa sawit, mesti sampai situ. Kalau tidak, kita tahu penanaman apa, banyak tanaman yang ditanam. Jadi kita tak tahu penanaman apa. Sedangkan dalam soalan sebut dengan jelas hasil kelapa sawit. Jadi dalam kes ni, label mesti lengkap. Label mesti lengkap. Ini contoh jadual. Contoh jadual. Ya. Ini sebab soalan dia minta mengikut kawasan. Pola pengeluaran pun mengikut kawasan juga. Jadi graf garis jadi compound. Dua jenis kawasan penanaman, iaitu estate dan kebun kecil. Maka untuk pola pengeluaran pun mesti dibuat secara compound, dua garis. Graf berpasangan. Ini kita masuk kepada graf yang ada 4 angkubah. Yang tadi semua 3 angkubah saja. Ya, yang ini ada 4 angkubah. Contoh, graf berpasangan piramid ni, compound, petikkan mengandungi maklumat data bilangan atau kuantiti atau nilai atau peratus. Terdapat 4 pemboleh ubah. 4 pemboleh ubah dalam soalan. Cikgu jelaskan salah satu daripada pemboleh ubah tu ada pasangan, berpasangan seperti jantina, lelaki dan perempuan, lokasi, bandar, luar bandar dan sebagainya. Okey. Contoh contoh ni, analisis soalan. Kita tengok apa yang dikatakan pemboleh ubah tu. Contohnya, sediakan graf sesuai untuk menunjukkan bilangan aduan berkaitan dengan perkhidmatan air yang diterima mengikut negeri terpilih dan jenis aduan pada tahun 2015 dan pada tahun 2016. Okey, bilangan aduan berkaitan perkhidmatan air itu pemboleh ubah 1. Dan soalan minta bilangan aduan tu dibuat mengikut negeri terpilih, pemboleh ubah kedua, dan mengikut jenis aduan, pemboleh ubah ketiga, dan seterusnya. Tempoh juga ada 2 tempoh di situ, maka ada 4 pemboleh ubah. Sebab itulah bila soalan berkehendakkan 4 pemboleh ubah, kita perlu kemukakan graf yang ada 2 set paksi X dan paksi Y. Maka dia jadi graf berpasangan. Ya. Ada contoh kan ni, cikgu bagi. Ini contoh jadual. Kesilapan teknikal. Contoh-contoh graf, ya, graf tadi. Ini contohnya, contoh hasil kerja pelajar saya. Okay. Ini pula graf berpasangan komponen. Kalau anak-anak, kita tengok sini ada 4 pemboleh ubah. Tajuk bandar, luar bandar. Okey, lepas tu etnik, di tengah-tengah tu ada etnik. Ada 2 dan boleh ubah. Lepas tu ada label paksi kat bawah tu, ya. Dengan unit dan nilai dia. Lepas tu ada petunjuk. 4 pemboleh ubah. Berpasangan. Ya, kalau kita tengok jumlah bilangan penjawab awal mengikut jantina, mengikut kumpulan dan tahun. Ada 4 pemboleh ubah. Maka graf yang relevan ialah berpasangan. Sebab ada perkataan jumlah di situ, maka graf yang mesti dipersembahkan ialah graf berkomponen berpasangan. Okay.
Seterusnya graf bar piramid penduduk. Graf bar piramid penduduk ni dia juga graf ni lazimnya digunakan untuk menunjukkan demografi ya, bilangan penduduk mengikut struktur jantina, mengikut kumpulan umur. Kita tengok contoh soalan di sini. Sediakan graf sesuai bagi menunjukkan bilangan penduduk Malaysia mengikut kawasan. Penduduk Malaysia mengikut kawasan dan kumpulan umur. Elemen berpasangan kawasan, bandar berbandar. Elemen kumpulan umur ada situ, bawah pun sama. Bilangan pencarum KWSP satu itu kumpulan ada elemen kumpulan umur dan elemen berpasangan tahun tu. Okay. Contoh jadual, mesti kumpulan umur ya, anak-anak pelajar mesti sertakan unit dia tahun. Okey. Cikgu Siti, untuk graf kita tamat dengan graf berpasangan tadi. Jadi saya rasa saya nak kongsikan sikit sajalah tips analisis dan pengiraan data. Ya, bertambah kepada masa mana nak campur, masa mana nak tolak. Jadi disebabkan kita agak kesuntukan masa ya, anak-anak pelajar nanti boleh ulang tengok lagi dan tengok yang contoh yang cikgu paparkan di sini. Ya, cikgu paparkan di sini. InsyaAllah anak-anak pelajar akan ingat balik. Ya, okey. Cikgu nak bagi tips sikit lah, nah, supaya kita sebenarnya bila kita bila kita tak dapat capai markah penuh dalam menjawab soalan bahagian B ni, disebabkan kelalaian. Disebabkan kelalaian. Bukan sebab anak-anak pelajar tak tahu, tak pandai. Tak. Tapi sebab cuat. Kan? Mana-mana guru pun tidak akan menafikan fakta ni. Jadi, bila kita nak jawab, ingat perkara-perkara yang penting ni, yang semua ni mesti ada supaya media kita itu ya patuh pada semua maklumat dan data yang terdapat dalam prosa teks jawapan. Tajuk, label paksi Y dan unit dia atau nilai dia. Lepas tu data pada data mengikut skala yang kita pilih skala, kita kira skala di paksi Y. Lepas tu maklumat paksi X, label paksi X, tahun dan sebagainya, petunjuk sumber. Itu untuk yang graf yang ada 3 angkubah, ni graf 4 angkubah yang kita sebut tadi. Kita ada label, ada 2 kiri kanan. Tu 1 label paksi tengah, 2 label paksi kat bawah ya, dan unit dia 2 tu, itu dia yang ketiga. Lepas tu petunjuk yang keempat. Jangan lupa data paksi mesti patuh pada skala yang kamu pilih. Sebenarnya ini kita cikgu rasa kalau data pi ni dia tak banyak tak complicated sangat. Tak complicated sangat. Ini adalah contoh carta pi banding. Yang penting di sini tajuk dan perkara pada label pada setiap graf tu. Setiap carta, maaf cikgu. Setiap carta tu ya, patuh unit, perkataan jumlah, data jumlah, patuh tempoh. Kalau ada anggaran, tulis anggaran. Kalau ada unjuran, tulis unjuran. Kalau ada suku tahun pertama, patuh saja penulisan macam saya sebutkan tadi. Ya, supaya data kita itu tepat mematuhi skrip teks soalan yang diberikan. Okey, jangan lupa perkataan jumlah dan data dan unit. Kalau dengan pelajar-pelajar saya selalu lupa unit pada paksi ni. Bila unit tak ada, kamu tertinggal unit, kita tak dapat nak baca data. Tak dapat nak baca data dalam sektor. Dan kesilapan yang lazim juga dibuat oleh pelajar ialah menulis nilai bukaan sudut yang sepatutnya ditulis peratus dalam sektor tu. Okey. Mahiran. Ini cikgu rasa semua mahir. Okey. Carta pi banding, disebut perbezaan dalam soalan. Ada 2 term berbeza atau 2 perkara yang berbeza yang diminta. Contoh,
carta yang sesuai, ya. Sediakan carta yang sesuai untuk menunjuk perbezaan antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. 2. Yang mengikuti bidang pengajian sains dan teknologi di institusi pengajian tinggi FTA pada tahun 2012. Soalan, jadi jelas di sini dia minta kita sediakan 2 carta pai untuk perbandingan. Ya. Cikgu sertakan juga di sini langkah kita mengira, cara formula untuk mengira peratus dan formula untuk mengira sudut. Sebab program kita pada hari ini tentang pedoman akhir. Jadi ini pedoman akhir yang kita nak kongsikan supaya anak-anak pelajar tak lupa benda-benda yang penting ni. Seterusnya, dia juga disediakan macam mana nak kira nisbah jejari sampai dapat kat bawah tu nisbah. Punca kuasa carta pai 1, jumlah carta pai 1 bahagi punca kuasa jumlah carta pai 1. Nisbah dengan punca kuasa 2 jumlah carta pai 2 bahagi jumlah punca kuasa 2 jumlah carta pai 1. Jadi bila kita dapat dia punya nisbah jejari, di akhir tu kita dapat 1 nisbah 1.12. Cikgu kongsikan pula macam mana nak dapat, nak aplikasikan nisbah jejari dengan ukuran jejari. Ya? Okay. Ini carta pai bertingkat atau lebih dikenali sebagai carta pai tong. Carta pai tong ni macam mana kita nak bezakan dia? Carta pai tong ni yang kalau saya tanya dengan student, tanya yang pelajar mesti student akan bercakap ada 1 tahun saja. Cikgu, ya betul ya, ada 1 tahun saja. Satu lagi clue dia ialah jumlah, satu jumlah, tapi dia mempunyai jumlah unit yang sama. Kedua-dua pun boleh ubah. Contohnya untuk part dan untuk bahagian yang bertingkat. Ya. Betul? Ini contoh atas bilangan pendatang asing, tapi unit orang bawah tu yang membezakan dengan carta pai banding ialah dia ada pengiraan untuk ketinggian yang bertingkat. Cikgu kongsikan juga cara nak mengira, cara-cara untuk kita mengira peratus, sudut dan ketinggian. Semua formula ada kat situ. Cikgu tak perlu ulas benda ni. Cikgu percaya kalau anak-anak pelajar tengok, anak-anak pelajar akan ingat. Okey. Jadi untuk jenis-jenis media, sampai di situlah cikgu Siti. Jadi saya rasa masa pun tak begitu ni. Mungkin kita akan lalu saja untuk tengok untuk kita berkongsi maklumat dengan pelajar ni, dengan pelajar kita supaya tidak melakukan kesilapan yang cuai yang menyebabkan anak-anak pelajar tidak dapat memperoleh markah penuh. Sepatutnya kita semua tahu anak-anak pelajar bahagian P ni dia menjadi satu batu loncatan. Batu loncatan untuk kamu mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Ya? Tanpa kesilapan, tanpa kecuaian, insya-Allah kamu akan memperoleh markah penuh. Contoh. Ni contoh kat sini, anak murid saya, pelajar saya, lupa tulis tahun. Bila lupa tulis tahun, semua data yang tahun tu tak laku lah. Tak boleh nak dibaca ya. Lagi satu kesilapan yang sangat selalu dibuat oleh pelajar ialah kesilapan menulis data pada paksi watt. 1 cm, skala kamu tulis dengan jelas. 1 cm bersamaan RM10,000. Contoh, RM100,000. RM100,000 kan. Tapi 1 cm kamu buat pula pada berdasarkan ukuran 2 cm. 2 cm macam ni lah. Contoh yang saya kongsikan dengan kamu ni. Kan? 1 cm sepatutnya RM10,000 dan saya ada buat pembetulan di situ. Tapi menyebabkan semua data tu menjadi salah data. Menyebabkan media tu tidak dapat dibaca dengan tepat. Seterusnya saya kongsikan ini. Ini
tahun-tahun yang dinyatakan, ya. Saya sebut tadi, tajuk sangat penting betul. Tajuk ni umpama payung pada jawapan kita. Kalau payung pun robek, jawapan mesti adalah maklumat yang salah. Kita sampaikan maklumat yang kurang tepat. Jadi, tempoh yang dinyatakan itu tempoh yang kabur. Tempoh mesti jelas. Mesti terdapat dalam petikan. Okey. Seterusnya, catapan anggaran 10 tahun. Yang ni tak tulis. Skala jejari. Bukan skala jejari. Ya? Kalau anak-anak pelajar tengok. Bukan skala jejari. Itu nisbah jejari. Lepas tu pi yang kedua tu. Calon tak tulis perkataan jumlah. Perkataan jumlah perlu ada pada label. Yang kat sebelah tu soalan sebuah anggaran. Tapi bila label pada paksi, calon, pelajar-pelajar tinggalkan anggaran. Menyebabkan maklumat bagi kamu akan gagal memperoleh markah penuh. Sayang. Jadi data tak betul, maklumat tak betul. Jadi yang kat sebelah. Yang ini, kalau kita tengok ini KDNK. Ya, keluaran dan negara kasar. Kalau anak-anak pelajar tengok 0, 30 pada skala. Takkan KDNK Malaysia 30 juta ringgit saja. 30 juta ringgit saja setahun. Kan? Kalau tengok tu pun dah tak logik. Ni kalau kita tengok balik data unit pada data dalam soalan sebut ribu juta. Ribu juta. Kan? Ataupun Cikgu Syak, ya, soalan ni mungkin dah buat 2 tahun lepas ni. Saya rasa dengan anak-anak pelajar saya yang 2 tahun lepas. Jadi mungkin anak pelajar ni dia kira dapat skala 1 cm bersamaan 30,000. Jadi dia buang 3 kosong yang kat belakang, ganti dengan perkataan ribu. Tapi dia buang tinggal 30,000 tu dia lupa. Dah jadi 30,000, 30 juta ringgit. Sian Malaysia, sedih. 30 juta saja. Okey, seterusnya ini salah. Dari segi unit, bawah ni semua lupa. Tahun tak ada. Label, maklumat, paksi X semua tak ada. Untuk peringatan, ya, kita ingat sama-sama. Ingat, ya, para pelajar, cikgu nak pesan. Kalau graf gabung, graf garis mesti ada dalam petunjuk. Mesti ada dalam petunjuk. Okey. Yang ni dua-dua tak tulis jumlah. Yang ni yang tulis bukaan sudut buat catapan. Tapi ni sempat terperasan ya Cikgu Azira. Dia sempat baiki. Alhamdulillah. Tak apa. Kalau macam ni pun okey. Kan dia potong, tuliskan jawapan yang betul. Nasib baik ingat. Okey. Seterusnya ini nak ingatkan saja ya. Pi satu-satunya media yang mesti ada skala, wajib ada penyataan skala ialah pi bertingkat. 1 cm sama dengan 10%. Okey. Jadi setakat itu ya. Tips je sikit. Yang ini tips ni untuk bila cikgu harap anak-anak pelajar boleh ulang balik tengok program kita hari ini dan anak-anak pelajar boleh tengok tips ni. Dan sebab kita ada kekangan masa lah. Kita ada program mana pun ada kekangan masa untuk cikgu kongsi dengan lebih lanjut lagi. Jadi lepas anak-anak pelajar tengok balik program ni, tonton balik dan tengok semula. Ingat pada tips-tips untuk kita memilih media. Okay. Berapa komponen cikgu sebut tadi. Ini rumusan balik. Okay. Graf garis, graf gabungan, graf piramid. Ya. Nanti boleh ulang tengok balik. Hanya untuk kita segarkan minda. InsyaAllah. Ya. Okey, cikgu sekian setakat tu saja ya. Cikgu Azira, sebelum saya serahkan balik kepada moderator, cikgu doakan ya anak-anak pelajar usahalah. Kita dalam bahagian dalam peperiksaan semester 2 ni, semua jawapan, semua bahagian mesti jawab. Semua karangan satu soalan, bahagian B satu soalan dan soalan struktur. Ya, yang cikgu sebut tadi, bahagian B ni, dia sangat boleh membantu. Sebab kalau pelajar tak buat sebarang kesilapan dan
Cikgu yakin kalau buat soalan di sekolah pun anak-anak pelajar dapat je kenal pasti graf yang sesuai untuk dipersembahkan. Tapi kehilangan markah bila saya semak bersama anak-anak murid kan. Sekolah cikgu-cikgu lain kan. Cikgu Siti pun sama, cikgu-cikgu mana pun sama lah. Dia tengok anak-anak murid dia bila buat membina graf tu, dia mesti ada pemboleh ubah maklumat penting yang diinikan. RM juta, tulis RM saja unit. Juta nilai hilang. Na'udzubillah, harap tak berlaku dalam peperiksaan nanti. Hati-hati. Dan pesanan cikgu, kita dah nak exam kan? Jadi dalam 5 hari lagi, setiap hari buatlah sekurang-kurangnya 1 latihan. Setiap hari latihan bahagian B. InsyaAllah anak-anak akan ingat sehingga ke peperiksaan. Cikgu doakan untuk semua pelajar, khususnya semua pelajar tingkatan 6 seluruh negeri Kedah dan seluruh Malaysia umumnya memperoleh keputusan cemerlang dalam peperiksaan semester 2 bagi STPM 2021. Ya, dan dipermudahkan kamu menjawab urusan, kamu menjawab soalan nanti insyaAllah. Dan saya kembalikan pada cikgu moderator kita pada hari ini, iaitu Cikgu Siti Azira. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Cikgu Ruhaiza di atas perkongsian ilmu yang sangat bermakna, yang sangat detail. Penerangan-penerangan yang diberikan tadi sangat detail, sangat jelas, sangat terperinci. Jadi cikgu rasa penerangan sangat-sangat baik dan sangat berguna kepada anak-anak pelajar yang akan menduduki peperiksaan yang tidak beberapa hari lagi. Jadi mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan tadi akan digunakan dengan sebaik-baiknya oleh anak-anak pelajar. Jadi cikgu harap, cikgu doakan juga seperti mana yang dipesan tadi oleh Cikgu Ruhaiza, cikgu doakan juga agar dipermudahkan segala urusan anak-anak pelajar dalam menjawab peperiksaan nanti. Sekian.